Pada petang itu, seorang lelaki menelefon isteri yang dicintainya. Panggilan itu sama seperti hari-hari yang sebelumnya. Namun tiada yang menduga itulah panggilan terakhir seorang suami buat isterinya yang dijumpai mati dibunuh. Jeritan isteri hanya dapat didengari dari panggilan itu tanpa dapat melakukan apa-apa. Tiga orang termasuk seorang ibu dan anak ditemui mati ditikam dalam satu rompakan dan pembunuhan di rumah mereka di Taman Pinji Seni Jalan Sultan Azlan Shah pada 20 Mei 2009. Ketua Polis Perak Datuk Zulkifli Abdullah berkata, pemilik salon Wan Yahmat Z 42 tahun, anaknya Muhammad Ermin Danish Jeffrey 5 tahun dan pembantu rumah Dani Miasih 21 tahun ditemui mati bergelimpangan di ruang tamu rumah teres satu tingkat pada pukul 2.45 petang. Pihak polis percaya bahawa ada pergelutan sebelum berlakunya kejadian yang ngeri ini. Polis mendapati mereka mati dengan kesan tikaman dan luka. Polis juga menjumpai sebilah keris yang dipercayai digunakan dalam kejadian ini. Manakala sebuah komputer riba milik mangsa ditemui hilang dari rumah itu. Polis sedang memeriksa untuk mengesan barang-barang lain yang hilang. Ketiga-tiga mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk dibedah siasat. Selain itu, seorang suspek berusia 26 tahun yang dipercayai terlibat dalam pembunuhan itu ditahan oleh dua lelaki ketika dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan menunggang motosikal. Suspek yang juga cedera dihantar ke hospital untuk rawatan dan akan ditahan untuk membantu siasatan. Polis juga sedang menyiasat sama ada lebih daripada seorang terlibat dalam jenayah ini. Pemeriksaan rekod mendapati suspek mempunyai 3 kesalahan kecurian di bawah Seksyen 372 Kanun Keseksaan. Polis telah mengklasifikasikan kes ini sebagai pembunuhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Abang, perompak masuk rumah. Itulah kata-kata terakhir Wahyah Makzi yang didengari suaminya Jafri Tajul Arifin 47 tahun pada petang Rabu kejadian itu. Mendengar isterinya menjerit di hujung talian telefon sebelum terputus, bapa kepada 4 orang anak itu bergegas pulang ke rumah. Runsingnya memikirkan keselamatan isteri dan anaknya di rumah. Namun, kepulangannya cukup menghampakan. Biarpun sempat melihat kelibat perompak berlari keluar. Ketibaan pekerja bank itu ke rumah teres satu tingkat di Taman Pinji Seni Ipoh Perak itu ternyata sudah terlambat. Betapa luluhnya hati melihat tubuh si isteri terbujur kaku di ruang tamu, berlumuran darah dan tidak bernyawa. Di sisinya pula tubuh pembantu rumah dalam keadaan yang sama. Rasa perit menatap tubuh kecil anak bongsunya yang baru berumur 5 tahun dengan kesan tikaman dan tetakan hanya Tuhan yang tahu. Selain Wahyah, turut terbunuh ialah anak lelakinya yang berusia 5 tahun, Ermin Danish, dan pembantu rumah warga Indonesia, Dani Miasih 21 tahun. Bukan dengan satu tikaman, tetapi beberapa tikaman, tetakan dan kelaran. Wahyah meninggalkan 3 lagi anak iaitu Muhammad Aizat Adrin 17 tahun, Nur Safura 13 tahun dan Nur Afini 10 tahun yang semasa kejadian tidak berada di rumah. Seorang penganggur Syahril Amir Suhaimi 26 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate pada Selasa atas 3 pembunuhan. Bagi tuduhan pertama, Syahril didakwa membunuh warga Indonesia Dani Miasih 21 tahun antara pukul 2.30 petang dan 3 petang 20 Mei 2009 di rumah beralamat 67 Laluan Seni Pinjin 4, Taman Pinjin Seni. Tertuduh juga menghadapi pertuduhan kedua dan ketiga, iaitu didakwa membunuh Wahyah dan anaknya Muhammad Ermin Danish Jeffrey pada masa, tarikh dan tempat yang sama. Tiada pengakuan direkodkan. Pegawai bank Jafri Tajul Arifin tetap tenang ketika lelaki yang dituduh membunuh isteri dan anaknya perlahan-lahan melewatinya di sepanjang koridor Mahkamah Magistrate. Namun, seketika kemudian Jafri mengesat air matanya dan berusaha sedaya upaya untuk menyembunyikan kesedihannya, tetapi jelas bahawa perasaan sedihnya tidak dapat dibendung lagi. Tidak lama setelah tertuduh Syahril Amir Suhaimi memasuki lokap polis di bangunan mahkamah, kelibat Jafri dan 2 anak perempuannya, Nur Safura 13 tahun dan Nur Afini 10 tahun, tidak kelihatan. Mereka tidak bersidang di mahkamah di mana Syahril Amir didakwa atas 3 pertuduhan. Tidak ada pengakuan dari Syahril Amir atas jenayah ini.
Tertuduh yang menghadapi hukuman mati bagi setiap pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kelihatan agak bingung ketika berada di mahkamah. Dia tidak menyedari bahawa nama dan nombor kesnya dipanggil dan harus diminta untuk berdiri. Namun dia berhasil memberikan jawapan yang jelas dan faham ketika seorang jurubahasa membacakan 3 pertuduhan pembunuhan kepadanya dan bertanya apakah dia memahaminya. Timbalan Pendakwa Raya Nurul Azalina Rajai meminta mahkamah menetapkan tarikh sebutan baru untuk memberi masa pendakwaan untuk mendapatkan laporan bedah siasat mangsa dan juga laporan ahli kimia dari Jabatan Kimia. Syahril Amir tidak diwakili peguam. Setelah perbicaraan berlangsung selama 2 tahun, pada 20 Disember 2011 tertuduh dinyatakan tidak bersalah dan terlepas dari hukuman gantung oleh Mahkamah Tinggi. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berbaju T belang putih dan coklat serta berseluar kelabu hanya terduduk dan menadah tangan tanda syukur sebaik keputusan dibacakan Pesuruhjaya Kehakiman Chong Siew Kim. Dia dilepas dan dibebaskan selepas pihak pendakwa raya gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya selain tiada bukti yang mencukupi. Chong berkata terdapat keraguan munasabah untuk mensabitkan tertuduh dalam kes itu selain tiada saksi bebas yang dikemukakan pihak pendakwaan. Mahkamah turut mengesan wujud percanggahan di atas keterangan yang diberi saksi termasuk suami dan rakan mangsa. Antara alasan pembebasan tertuduh juga ialah pihak pendakwaan didapati gagal mengesahkan sehelai jaket yang mempunyai kesan darah mangsa sebagai milik tertuduh. Maka Syahril dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Syahril diwakili peguamnya Charles Singh, manakala pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Azizah Ahmad. Bagaimanapun pada 2012, Mahkamah Rayuan memerintahkan Syahril membela diri atas tuduhan tersebut setelah membenarkan rayuan yang dikemukakan pihak pendakwaan. Pada 28 Februari 2014 hari Jumaat, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan sekali lagi tertuduh Syahril Amir Suhaimi daripada hukuman mati atas tuduhan membunuh pengusaha salon Wahyah Makzi dan anak lelaki serta pembantu rumah mereka. Hakim memutuskan demikian setelah mendapati pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan pada akhir kes pembelaan. Tertuduh yang memakai baju T merah dan berseluar jin hitam dilihat terpinga-pinga ketika jurubahasa menghampirinya sambil memaklumkan dia dibebaskan daripada tuduhan itu. Sambil beberapa ahli keluarga datang dan bersalaman dengannya, seorang wanita yang dipercayai isterinya turut menangis. Di peringkat membela diri, sebanyak 5 saksi dipanggil memberi keterangan oleh pihak pembelaan. Maka begitulah kesudahan kisah ini, pengakhiran yang sangat mendukacitakan hati kita. Sehingga ke hari ini tiada orang yang mengetahui siapakah pembunuh yang sebenarnya. Semoga suatu hari nanti Allah memberikan jawapan kepada persoalan ini. Kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa ketiga-tiga mangsa dan mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.